Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video ini saya akan explain mengenai metod yang kedua untuk kita solve, yang boleh kita lihat untuk kita solve first order ODE, iaitu method of solving homogeneous equation. Jadi kita dah lihat yang pertama sebelum ni, kalau kita kenal pasti kita punya ODE itu adalah separable equation. Jadi kita boleh guna method of solving separable equation. So kita solve macam mana kalau separable? Kita pisahkanlah kedua-dua variable yang kita ada, kemudian kita boleh terus solve dengan lakukan integration. Okey, untuk yang kedua ni, jenis equation yang kita perlu kenal pasti adalah homogeneous equation. Jadi ada beberapa cara untuk kita kenal homogeneous equation, tapi yang saya tunjuk ni adalah salah satu yang biasa kami guna dan dia tak susah sangat lah, simple saja. So given the differential equation dy over dx equal to fxy, so function ni fxy ni kita katakan dia adalah homogeneous if it has the property f lambda x lambda y equal to fxy. Maksudnya kalau kita gantikan x dengan y ni dengan satu variabel lain yang ada darab dengan skala lain lah. So lambda ni skala, so kita dapat balik function fxy ni ya. Okey, bagaimana kita nak solve homogeneous equation? So step yang pertama, kita determine whether the differential equation is homogeneous or not by checking fxy equal to f lambda x lambda y equal to fxy. So kalau dia adalah homogeneous, okey, kita reduce kepada separable equation ni. So bila kita kenal pasti dia adalah homogeneous, jadi kita boleh guna formula ni lah. Kalau dia bukan homogeneous, dia non homogeneous, maka kita tak boleh guna formula ni, dia tak akan jadi separable equation. Jadi bila kita dah tahu dia homogeneous, jadi kita guna separable equation, kita reduce kepada separable equation dengan substitute ni y equal to xv dan dy over dx equal to v plus x dv over dx. Ini sebenarnya ni lah dia punya substitution ni sahaja, y sama dengan x darab dengan v. Okey, so bila ni kalau kita differentiate ni guna implicit differentiation, dapatlah yang ni. Okey, so substitute ni into the equation. Okay, bila kita substitute ni kita dah reduce kepada separable equation. So bila dah dapat dia sebagai separable, jadi kita gunalah method of separation variable sebelum ni, integrate kiri, integrate kanan, so dapat yang ni. Okay, tapi ingat nanti kita punya equation kita ni dalam bentuk v dan juga x, sebab v tadi adalah dari substitution y equal to xv, so kena substitute back v ni sebagai y over x. Dan akhir sekali, sekiranya kita ada initial condition, substitute into the solution to obtain value of a. Okay, kita lihat example homogeneous equation ya. Okey, ada beberapa example lah saya tunjuk. So kita lihat dulu ya, soalan yang A ni, determine whether the differential equations below are homogeneous or not, hence solve the homogeneous equation. Kalau dia homogeneous, so kita perlu solve guna homogeneous equation method of solving homogeneous equation So kalau bukan, so biar je lah. Okay, kita lihat yang pertama dulu. Yang penting kita kena tahu bagaimana kita nak kenal pasti, nak recognize yang ni equation ni adalah homogeneous equation.
Okey. So kita ada dy over dx equal to y ni kan. So ingat kalau dia homogeneous, okey, kita katakan daripada sini kita ada dy ni, ingat, sentiasa ingatlah dy over dx equal to fxy. Okey, maksudnya fxy kita yang ni lah. Okey, so saya ambil sebab dy over dx equal to fxy, jadi saya ambil dia sebagai fxy equal to benda ni lah. Okay, so y, kalau dia tak jadi dy over dx kat sini, kita ubah jadi dy over dx so y minus 4x divided by x minus y lah. So lepas tu apa kita nak dengan yang ni? So dia homogeneous. Okay, sekiranya kita fxy kita yang kita dah tu tadi, kita gantikan x ni sebagai lambda x, y ni sebagai lambda y. Bila kita ganti ni, kita buat beberapa working solution, so kita akan dapat semula dia sebagai fxy, dia homogeneous. Kalau tak dapat macam ni, so dia non homogeneous jadi yang ni apa kita buat adalah kita gantikan f lambda x lambda y. Apa maksud lambda x lambda y ni? Maksudnya kalau semua x ni gantikan sebagai lambda x, semua y gantikan sebagai lambda y So contoh dekat sini y, kita ada y, so ganti y ni sebagai lambda y lah. Tolak 4 x ni kita gantikan sebagai lambda x bagi dengan x ni kita jadikan lambda x, y ni adalah lambda y, gitu. Kalau kita nak tunjukkan sama ada dia sama ataupun tidak dengan fxy yang semula ni, kita kena faktorkan lambda ni. Perhatikan di sini dua-dua ada lambda dan dia punya power dia sama, so kita boleh keluarkan lambda lah. Lambda yang tinggal adalah y minus 4x bahagi dengan, begitu juga yang bawah, so kita ada lambda, keluarkan, tinggal adalah x minus y. Kita boleh eliminate lambda. So perhatikan bila kita eliminate 2 ni, kita yang tinggal adalah y tolak y minus 4x over x minus y. So ini adalah sama semula dengan fx y. So bila macam ni dia sama, jadi kita katakan dia adalah homogeneous. Homogeneous equation. Bila dia adalah homogeneous equation, kita bolehlah solve menggunakan method of solving homogeneous equation. So apa dia punya method tu, awak boleh refer start dia. So saya buat direct lah, di mana dia sampai sini dia dah homogeneous, kita dah tentukan dah homogeneous. Saya buat dia punya jalan kerja dekat sini. Jadi kita katakan dekat sini saya guna substitution y equal to bx, dan kita ada dy over dx equal to dv over, saya takut saya terbalik. Kalau ikut awak boleh buat u prime v plus uv prime lah. Kalau ikut yang saya tulis dekat sini, apa benda? V. V u prime v, so v plus uv prime x dv over dx, atau terbalik yang ni pun tak apa, tak kisah substitute yang ni. Nak substitute dalam apa? Into the differential equation dan soalan awak lah. So differential equation kita ada apa? Kita ada dy over dx sama dengan y tolak 4x bahagi dengan x tolak y. So kita ada dy over dx, saya tulis balik sama dengan y minus 4x bahagi dengan apa benda tadi? X minus y. So substitute lah dy over dx ni sebagai v plus x dv over dx.
Okay, equal to, so y kita substitute sebagai Vx lah, Vx minus 4x divide by x minus Vx. So macam tu sahaja, substitutekan yang ni. Okay, lepas tu kita mesti ubah supaya dia jadi separable equation. Maksudnya sekarang separatekan V dengan X ni lah. So saya buat V ni belah kiri, X ni belah kanan. Tapi macam mana nak buat tu, kena ada beberapa jalan kerja dekat sini ya. Buatlah macam mana pun. Lepas tu separate X dV over dx equal to, bawa dulu V ni ke kanan ni, sebab kalau tak bawa kita tak boleh nak combine dekat sini. So Vx minus 4x kan, divide by so ini kalau ikutkan ini awak boleh simplify faktorkan x, faktorkan dululah, nanti susah. So x v minus 4 divide by x 1 minus v. V ni tadi bawa ke sini, tolak v. Okay, lepas tu so saya buat yang belah kanan ni dulu, saya tekan, so ni tolak. Jadi tak nak ada V dekat sini. So bila kita ada tolak dekat sini, kita tak boleh nak asingkan macam kiri kanan ni, sebab still ada operasi tolak ataupun tambah di sini, tak boleh Jadi kita kena samakan dulu dia punya pembawah dia. So pembawah dia adalah 1 tolak V, denominator dia adalah 1 minus V. So ni kita ada V minus 4 lah. Cuma yang ni sebab kita samakan bawah dia, so tolak V darab dengan 1 tolak V. Okay, just simple math saja, simple algebra Okay, dan selesaikan yang atas ni lah. So yang atas ni kita dapat V minus 4. Dah nampak, kalau dah nampak boleh tolak tu, awak boleh buat direct saja, minus V plus V squared over 1 minus V. So ini boleh eliminate. Yang tinggal adalah V squared minus 4 divided by 1 minus V. Okay, so ini adalah x dv over dx. Okay, lepas tu boleh lah, sebab ni dah pisahkan. So sini semua kita ada v, sini x sahaja. So x ni pindah semua ke sini. Jadi ni kalau kita pindah, kita dapat 1 minus v over v squared minus 4 lah kan. Dv equal to, so dx pindah, x juga pindah, so x pindah ke sini, jadi 1 over x dx. Okay, so ini adalah separable, dah separate separate dia punya variable Okay, v dan juga x. So lepas tu kita boleh buat macam separable equation lah. So integrate kiri dan juga kanan. Saya percaya yang belah kanan ni tak ada masalah. Integration yang right hand side ni adalah 1 over x ln x sahaja. Tapi bagaimana dengan integration yang bawah ni? So macam mana tu? Okay, untuk yang sini, ini kita boleh guna method apa ni? Kalau substitution boleh ke? So kalau substitution, kalau substitute, kita mesti substitute bawah lah, supaya kita nak potong dengan yang atas. So tak boleh Jadi satu method yang kita boleh buat adalah partial fraction. So method of integration dekat sini adalah partial fraction. So macam mana partial fraction? Okay, sini partial fraction saya buat dekat sini Awak kena ingat baliklah method of integration yang sebelum ni lah. Partial fraction, so saya ambil semualah, senang tak perlu tinggalkan 1 tolak V dekat sini. So ambil semua saja. So saya ambil 1 minus V over V squared minus 4.
So ini sama dengan ini. Bila partial fraction, bawah ni kita kena eliminate sehabis-habis eliminate. So 1 minus V minus 4 ni adalah V minus 2 squared. So V minus 2 V plus 2. Okay, sebab apa ni? Okay, kalau saya tulis mula ni, kita dapat V minus 2 squared. Jadi kalau kita kembangkan, kita dapat ni lah. So kalau partial fraction dia, kita dapat apa ni? Ni ada dua kan. So A per dengan V minus 2 plus B over V minus V plus 2. Gitu. Okay. So kita ambil yang atas sahaja. So ambil atas, bawah ni samakan pembawah. Jadi kita ada 1 minus V setara. That's why kalau kadang-kadang kalau tengok partial fraction, sebab kita nak consider yang atas sahaja, yang bawah ni kita dah consider dia sama. So ini dia adalah setara ya. So setara dengan A. Okay, sebab kita nak samakan pembawah, sini dah ada V minus 2. Biasa kita lengkapkan sahajalah. Yang tak ada adalah V plus 2 plus B V minus 2. Okay. So cara saya, memang saya gantikan nilai, saya tak kembangkan semua. So gantikan nilai supaya salah satu ni adalah kosong ya. Sini saya nak ni kosong. So V plus 2 equal to 0. Jadi saya dapat dekat sini V equal to negative 2 When V equal to negative 2, kalau masuk dekat sini, so saya dapat dalam equation yang ni, saya ada negative 2 So 3 sama dengan sini kosong lah. Sebab ini purpose kita nak jadikan ni kosong So sini adalah negative 2. So saya ada negative 4B. So saya ada B saya adalah negative 3 over 4. Okay, settle. Belah kanan ni, when V minus 2 equal to 0, so V equal to 2. So substitute dalam ni, saya dapat negative 1 equal to, so ini memang purpose kita nak jadi kosong. So masuk ini berapa tadi? V sama dengan 2. So 4 A. Then A equal to negative 1 over 4. Substitute ke dalam integration. So kita dapat integration kita untuk menggunakan partial fraction, dia adalah sama dengan A. So negative 1 over 4 over berapa tadi? A V minus 2. Mana-manalah asalkan, tapi dengan syarat nanti dia punya atas ni sama ya. Plus B adalah negative 3 over 4 divide by V plus 2 dV equal to integration of 1 over X dx. Okay, settle yang ni kita boleh integrate. So negative 1 over 4 ln V minus 2 plus, sebab ni tolak so minus 3 over 4 ln V plus 2 equal to ln X plus A. Okay, kenapa A ni saya dah explain dalam masa kita lihat method of separable equation Okay. Okay, jangan tinggal macam dulu. Substitute dulu V dekat ni. V sebagai apa? Substitute back V. So V ni kan dari mana? Dari Y equal to Vx kan. So V sama dengan apa? V sama dengan Y over X. Substitute sahaja dalam jawapan awak ni. So ni kita dapat negative 1 over 4 ln Y over X minus 2 minus 3 over 4 ln Y over X plus 2 equal to ln X plus A. Okay, tinggalkan di sini. Okay, kalau awak nak ubah ni, pastikan sebelum awak jadikan ln ni adalah eksponen. So pastikan ni bawa dulu jadi power dekat sini Okay. Saya check dia punya answer Okay, betul. Macam ni. Ini sahaja. Okay, kita lihat yang B pula, yang kedua
So yang kedua, kita ada kita check dulu sama ada dia homogeneous ataupun tidak dengan menggantikan kita ada fxy ni sama dengan apa, x tolak xy kan, bahagi dengan y kuasa 3. So kita kena check pula lah f lambda y adakah sama dengan fxy. So f lambda x, f lambda y pula, f lambda x, lambda y. Kalau kita substitute ni, sama tak, dapat balik tak ni? So kita x ni kita gantikan sebagai lambda x tolak lambda x, lambda y satu-satu tau, bahagi dengan lambda y kuasa 3. Sebab awak gantikan x dan juga y. So kalau saya keluarkan ini, saya dapat lambda x tolak lambda square xy divided by lambda cube y cube. Okey, kalau perhatikan di sini, okey, kalau saya paling boleh saya nak keluarkan adalah lambda sahaja, sebab kita akan keluarkan lambda yang paling kecil lah. So lambda tinggal apa, x tolak lambda xy bahagi dengan bawah juga saya keluarkan lambda, tinggal dekat sini adalah lambda square y cube. So kalau kau potong sini, okay, tinggal lagi ni, dia tak sama dengan fxy, tak boleh dah lah. Awak kalau potong ni dengan keluarkan lambda cube ni, lambda kuasa 3 ni pun tak boleh juga. Sebab apa? Ini tak cukup, nanti dia jadi ada per dekat sini. So dia memang tak sama dengan fxy, maka dekat sini adalah non-homogeneous equation. Okey. Alright. Yang ketiga ni pula. Yang ketiga ni adalah homogeneous. So awak buat sendiri yang ni. Yang ketiga ni adalah homogeneous. So bila dia homogeneous, awak guna teknik substitute yang kita boleh guna tu lah, yang y equal to vx tu, dan pisahkan semua. Saya bagi dia punya answer. So ini jawapannya adalah 1/4. Make sure dapat. Kalau tak dapat, terus tanya saya. 1 plus y squared over x squared, okay, equal to ln x plus ini dia punya final answer ya. So ini untuk selesaikan ni, dia punya integration ni hanya guna method of substitution saja ya. So integration saya tulis dekat sini, integration dia punya teknik of substitution ya. Substitution u dekat sini, tengok nanti awak selesaikan dia punya integration dia, substitution saja. So awak akan dapat dia punya answer yang ni. Okey, kita pergi kepada example yang B. Example yang B ni memang adalah homogeneous, tapi kena check dululah homogeneous dia. Kemudian kita macam tadi memang dan buatlah dia punya seterusnya lah semua. Okay, kita tengok MB dulu. Okay, saya pergi cepat sikit. Okay, macam ni kita ada, saya salin semula x squared dy, okay, minus y squared minus xy dx equal to 0. Okay, kita nak dy over dx, jadi saya pindahkanlah yang ni, pindahkan ni belah kanan. So saya ada x squared dy equal to y squared minus xy dx kan. Okay, so yang ni kita, sebab kita nak dy over dx, so dx ni pindah ke sini, x squared ni pindah ke sini. So ni adalah y squared minus xy over x squared. Okay, so ini adalah fxy. So fxy kita adalah benda ni lah. Tak nak tulis balik pun tak apa, tulis je fxy kat sini. So boleh juga.
Tapi saya tulis mula y squared minus xy bahagi dengan x squared. Okay, yang ni. So bila ada fxy tu, kita nak check dia homogeneous ataupun tak, kita substitute lambda x dan juga lambda y. So masukkan ya, macam saya kata tadi, y tu yang awak substitute. So bila dia ada kuasa 2, awak kena letak dalam kurungan semua. Sebab apa kita gantikan y ni. Okay, sama juga dengan yang ni, gantikan 1 by 1. So lambda x dekat sini, lambda y bahagi dengan bawah ni juga adalah lambda x kuasa 2. Okey, kemudian kita simplify supaya kita nak tahu adakah dia sama dengan fxy, di mana ni kalau saya keluarkan, ini kan lambda squared. Okey, saya faktorkan terus ya. So ni kita dapat y squared. Ini lambda adalah lambda squared. Saya dah keluarkan dekat sini, tinggal adalah xy. Kalau awak tak nampak macam ni, awak buat 1 by 1, awak akan dapat juga macam ni ya. So bahagi dengan, samalah dekat sini, kita ada lambda squared darab dengan yang tinggal adalah x squared. Potong lambda squared dekat sini. So sama, kalau tengok dia adalah sama dengan fxy. Jadi ini adalah homogeneous. Okey, senang saja check homogeneous ya. Okey, kemudian bila dia adalah homogeneous differential equation, kita perlu buat homogeneous kat sini. Kita nak solve dia lah. So kita ada y equal to vx, dy over dx equal to v plus x dv over dx. Nak buat apa dengan benda ni? Kita substitute into the differential equation. Differential equation yang senang kita nak substitute tadi, kita ambil yang kita dah buat sebagai dy over dx equal to y squared minus xy divided by x squared. So substitute lah. Dy over dx tadi adalah v plus x dv over dx equal to y kita substitute sebagai vx squared minus x vx. Okay, bahagi dengan x kuasa 2. Okay, kemudian macam yang saya kata tadi, kita tak nak ada v dekat sini. So kita ada x dv over dx. V ni pindah ke kanan, yang ni simplify ya. So ini saya keluarkan x squared. So saya ada v squared minus, sini x squared saya dah keluarkan. So minus v bahagi dengan x squared ya. Sini v ni tadi kita pindah, tolak v. So ni dah macam u dah v nya. Okey, so ini potong. Okay, so tinggal apa dekat sini? So kita ada v squared tolak v tolak v. Ini kan dah tak ada kan. So v squared tolak 2v. So v squared tolak 2v. Okay, jadi dah lain dah. Okay, so ni apa ni? Ni x. Okay, jadi kita dah boleh, tak ada apa lagi nak simplify. Kita boleh pisahkan mereka. So pisahkan. So v dengan v. So sini saya dapat, kalau v ni turun bawah lah, 1 per v squared minus 2v dv equal to 1 over x dx. So dapatlah separable dekat sini. So kita boleh integrate kiri, integrate kanan. Okey, kanan ni macam biasalah, memang tak ada masalah kita nak integrate. Masalahnya yang integration yang kiri ni, nak guna teknik apa ni? Ini sekali lagi kita guna partial fraction. Saya hari ni buat yang partial fraction je. Okey, kejap lagi saya try buat yang partial fraction lah. Awak boleh, saya bagi awak try yang partial fraction. So dekat sini partial fraction yang ni untuk yang ni apa kita buat adalah kita ada 1 per v squared minus 2v
equal to 1 over, so factor out V, so kita ada V minus 2 equal to A over V plus B over V minus 2. So sama macam tadi, kita perlukan yang bahagian atas sahaja. Bawah ni yang kat sini samakan pembawah. Bila samakan pembawah, kita lengkapkan apa yang kita tak ada. So macam ni V, yang tak ada V minus 2, so of course lah A dia darab silang, kena darabkan dengan V minus 2 plus BB. ok, sama sahaja kita test. Saya memang tak suka kembangkan dan samakan dia punya ni. Boleh juga ikut cara yang awak dah biasa lah. Biasa saya ambil, jadikan satu term ni kosong ya. Contoh dekat sini V minus 2 equal to 0, so V equal to 2. So masukkan V sama dengan 2. Dalam ni saya dapat 1 sama dengan, ni kosong lah sebab ni kita perlukan dia kosong. ok, ni adalah B sama dengan apa? 2. So 2 B. So kita dapatlah B sama dengan 1 over 2. Satu lagi, sini kosong, mestilah V sama dengan kosong. So bila V sama dengan kosong, kita dapat 1 sama dengan negatif 2 A. Sini kosong, so A adalah negatif 1 per 2. ok, selesai yang tu. ok, selesai yang ini, kita substitute ke dalam integration kita. So kita dapat yang belah kiri ni adalah, inilah A per V. So integration ni adalah negatif 1 over 2 over V plus B per dengan V tolak tu. So V kita adalah 1 per 2 bahagi dengan V tolak 2 dV sama dengan integration of 1 over X dx. So saya memang letak, biasa saya letak je lah dekat atas ni. Nak letak kat negatif 1 per 2 dekat bawah ni pun boleh ya. Tapi saya memang letak dekat atas ni je. So ini kita dapat negatif 1 over 2 ln V plus 1 over 2 ln V minus 2 equal to ln X plus A. So substitute back, V equal to Y over X. Jadi saya dapat 1 per 2 ln Y over X, ok, plus 1 per 2 ln Y over X minus 2 equal to ln X plus A. ok dah, ini dia punya final answer. ok, boleh macam tu. So ini adalah general solution ni untuk semua ni lah. So ada lagi soalan yang C, yang terakhir ni, yang C, cuma C ni ada 2. Saya akan buat salah satu lah. Sekejap saya lihat teknik integration apa yang ada. So untuk yang pertama ni tak ada apa. Yang pertama ni direct sahaja. Yang kedua ni pun direct integration. ok, saya buat yang B, yang kedua. Yang ni saya bagi answer. Yang ni dia punya answer dia setelah masuk Y1 sama dengan 1 ni. Ini kita dapat Y kuasa 2 per X kuasa 2 per 2 X kuasa 2 sama dengan ln X plus 1 over 2. ok, so saya tunjuk yang kedua. alright, yang kedua ni, ok, pertama sekali kita dah ada dalam bentuk dy over dx. So kita kena check dia homogeneous ataupun tidak. So 2 set y over x plus y over x. ok, so kalau kita masukkan f lambda x lambda y, so ini sama dengan 2. ok, y ini adalah lambda y kan, x adalah lambda x tambah, ok, lambda y bahagi dengan lambda x. Ni obvious sangat lah, boleh potong. Bila potong ini kita jadi semula sebagai fxy. So ini adalah homogeneous. ok,
Bila dia adalah homogeneous, jadi kita boleh guna method of homogeneous equation, di mana kita substitute y equal to Vx. So dy over dx sama dengan v plus x dv over dx. Nak substitute dalam mana? Into the differential equation, iaitu differential equation dalam soalan tu lah. So masukkan, gantikan. So kita dapat v, kan saya tak salin balik lah dia punya dy over dx tu. So v plus x dy over dx equal to, ni kita punya fxy tadi 2 ni ada potong tadi. So 2 y sama dengan vx. So y dekat atas ni kita gantikan sebagai vx bahagi dengan x. Campur y over x. So y adalah vx over x. So ini potong x, ini potong x. Yang tinggal adalah, so v ni bawa ke kanan macam tadi, yang tinggal belah kiri ni adalah x dy over dx equal to, so ini 2 sert v lah. 2 sert v adalah 2 kuasa 1/2. Saya tukar 2 kuasa 1/2 tambah v. V bawa ke sini, tolak v, so ni boleh eliminate. Yang tinggal simple saja, kita ada sini 2v squared, terus boleh pisahkan v dan juga x. So sorry, ini v, so ini v. Pisahkan v dan juga x. So v ni kita bawa ke bawah, 1, 2 ni nak tinggal kanan pun boleh, nak bawa ke bawah pun boleh, sama mana sahaja, sama saja, dia skala je. Saya bawa ke bawah lah, 2v negatif 1/2 kan. dv 2v negatif 1/2 pula, 2v kuasa 1/2. So dv sama dengan 1/x dx. So ini separable. Pasal dah tentukan dia adalah betul-betul pisahkan v dengan x ni, integrate kiri dan juga kanan. So integration kiri ni, kalau tak nampak, awak boleh keluarkan 1/2. Yang v kuasa 1/2 ni tukar kepada v negatif 1/2 dv. Sama dengan integration 1/x, jangan letak x kuasa negatif 1 pula, nanti tak jadi ln pula sebab apa? Kalau buat x kuasa negatif 1, nanti dia jadi x kuasa 0/0, tak boleh. That's why integration over x adalah ln x, dengan ada beberapa dia punya jalan kerja, bukan simply dapat ln x itulah. So ini integrate macam biasa, integrate guna ni sahaja, indeks sahaja ya. So ini kita dapat negatif 1/2. V kuasa negatif 1/2 tambah 1 adalah 1/2 bahagi dengan 1/2. So ini sama dengan ln x plus a. Simplify dulu, baru masuk dia punya initial condition. So ni kita boleh potong lah 1/2 dengan 1/2. Tinggal v kuasa 1/2. V ni awak masukkan dia sebagai y over x. Kuasa 1/2 sama dengan ln x plus a. So kita ada apa? Dia punya initial condition dia, tengok soalan. So dia kata y1 sama dengan 4. Y1 sama dengan 4. So kita ada y1 equal to 4. Ni maksudnya 1x equal to 1, y equal to 4 So ini maksud dia. So jadi masuk je lah y4 x1. So kita ada 4/1 kuasa 1/2 sama dengan ln 1 plus a. 4 kuasa set 4 adalah 2 lah. So 2 sama dengan ln 1 adalah 0 tak tahu, tekan kalkulator. So a sama dengan 2. Therefore kita punya solution kita adalah y over x. Particular solution 1/2 sama dengan ln x plus a tadi berapa? Plus 2. Macam tu sahaja.
So kita dah habis homogeneous equation. Jadi saya untuk video ni sampai setakat ini. Tinggal awak boleh cuba soalan-soalan yang saya tinggalkan tu tadi sebagai latihan. So terima kasih.